Microsoft training hari ini? Lapar ke? Okay, semua boleh tulis dekat sini. Kita tengok result. Okay, ada yang gembira. Boleh tak? Bisa? Bisa? Semuanya? Okay, semuanya gembira. Ada yang teruja tak? Ada yang sedih ke? Lapar? Tak makan lagi? Siapa yang tak makan lagi ni? Siapa yang belum makan? Fatur Rahman ke? Anis kak. Anis belum makan. Tak apa, kita cuba siapkan secepat mungkin ya training hari ini. So, semua kena respon banyak supaya kita boleh cepat siap. Okey. Ada yang gembira, ada yang lapar. Okey, nasib baik tak ada yang sedih. Okey, so hari ini saya akan mulakan sebelum tu. Okey. Sebelum tu saya nak memperkenalkan beberapa butang di Microsoft Teams di video call ini. Okey, pertama sekali anda boleh menggunakan ruangan chat jikalau ada apa-apa soalan. Boleh nampak kan? Okey, kalau ada apa-apa soalan tekan di sini ruangan chat. Kemudian anda juga boleh sementara saya menerangkan mengenai Microsoft OneNote, anda boleh menutup kamera sementara, hanya buka pada awal sesi dan pada akhir nanti untuk menangkap gambar bersama. Okay, seterusnya boleh membuka mikrofon jika ingin bertanya soalan. Kalau tidak, anda harus mute kerana saya takut ada gangguan internet nanti. Okey, kita juga ada ikon raise hand. Kalau ada soalan di atas ni, boleh nampak tak? Ada ikon raise hand. Kalau siapa nak bertanya soalan, tekan di sini. Ataupun kalau mahu berinteraksi bersama rakan-rakan, kalau ada apa-apa kuis yang saya tanya soalan, anda boleh menggunakan ikon-ikon seperti applause, tepuk tangan, suka, like. Okey, itu sedikit tentang video call di Microsoft Teams. Okey, saya tak nak buang masa supaya kita sementara anda masih fresh lagi, saya akan masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu aplikasi OneNote. Okay, seperti yang anda lihat sekarang ni, ini adalah skrin saya menggunakan OneNote for Windows 10. Okey, first yang pertama sekali, apa itu OneNote? Okey, sebenarnya OneNote ini adalah dia seperti buku nota biasa sahaja, tetapi ia kita gunakan sebagai digital, buku nota digital, bermaksud apa-apa peranti digital seperti laptop, handphone, tablet, kita boleh membuat turun aplikasi OneNote. Okay, apa yang bagusnya untuk OneNote ini adalah pertama sekali kita boleh menjimatkan penggunaan kertas dan pen. Yang kedua, ia lebih mudah diakses dan tersusun berbanding buku nota kita yang biasa, buku fizikal seperti gambar ini. Buku yang kalau anda belajar, kalau kita bawa buku banyak-banyak kan berat kan. So kita lebih mudah akses kalau menggunakan handphone sahaja, menggunakan OneNote. Seterusnya, jikalau anda semua selalu menggunakan Microsoft Word, anda akan mendapati menggunakan OneNote ini lebih mudah kerana kita lebih senang untuk menyusun segala folder dan segala files kita di dalam OneNote sahaja. So hari ini saya akan menerangkan bagaimana kita akan menyusun segala file dan nota kita di dalam OneNote. Okey,
apa kekurangan buku nota fizikal, maksudnya buku nota seperti yang kertas kita ada biasa ni ialah kita mudah tertinggal kerja, mudah terlupa kita letak di mana, dan juga penggunaan kita untuk menulis di buku nota kita sangat terhad. Jadi dengan menggunakan OneNote, anda tidak perlu bersusah-susah lagi lah untuk mencari kertas untuk menulis, kertasnya kecil ke apa ke. Okey, sebab OneNote sebagai kita boleh lihat dekat sini, saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan. Maksudnya dia tidak terhad kepada A4 size sahaja. Terdapat berbagai contoh aplikasi buku nota digital yang lain, dan aplikasi tersebut hanya memberi kita penggunaan A4 size sahaja. So untuk OneNote dia tidak terhad. Okey. Okey tak semua? Saya tak nampak kalian, so kalian boleh bersuara. Kalau saya cakap okey, kalian boleh interact. Okey Miss. Boleh tak? Okey. Saya nak dengar. Okey, bagus. Siapa tu? Okey, Miss. Okey. Alright. Semua dah bersedia? Kita nak masuk? Semua okey? Saya nak masuk ni. Semua cakap okey. Okey. Semangat lagi. Okey. Okey. Bagus. Alright. Okey. Saya sudah menerangkan apa itu OneNote. Okey. Kemudian saya nak menerangkan kelebihan OneNote. Pertama sekali seperti yang saya cakap tadi, kita mudah susun nota di dalam OneNote. Sebagai contoh ya, saya menunjukkan. Anda semua bakal-bakal pendidik kan, guru kan, cikgu, betul tak? Betul. Okey. So, saya juga bakal menjadi seorang guru dan saya mengajar pendidikan reka bentuk teknologi. Okey, sebagai contoh anda boleh lihat dekat sini kan, saya ada satu notebook. Saya tekan reka bentuk teknologi untuk tingkatan 1, maksudnya untuk saya rasa SMA di sana, SMA. Okey, saya boleh menyusun saya punya rancangan pengajaran harian, saya mahu meletakkan latihan, kuis ataupun segala nota, semuanya kita boleh susun di dalam OneNote ni. Sebagai contoh, untuk rancangan pengajaran harian, saya boleh meletakkan nota dalam bentuk words tapi saya letakkan sebagai attachment. Okay. Ataupun saya juga boleh meletakkan sebagai words yang sebenarnya sebegini. So sangat mudah untuk diakses oleh kalau kita nak cari apa-apa file, kita boleh search sahaja di dalam OneNote, dia akan keluar. Sebagai contoh, saya boleh letakkan latihan, kuis juga saya boleh letak di sini. Ada nota. Kalau nota saya boleh attach sebagai attachment dan anda boleh tekan saja, dia akan mengeluarkan slide PowerPoint yang kita buat. Okey. Okey. Seterusnya, mempunyai pelbagai cara untuk menulis nota. Sebentar lagi saya akan menerangkan cara-cara kita untuk menulis nota di dalam OneNote. Kemudian mudah mengakses nota. Sebagai contoh, kita boleh search sahaja apa-apa yang kita mahu di sini. Sebagai contoh, saya search nota reka bentuk dan dia akan mengeluarkan buku nota sebentar tadi. Kemudian kita boleh share nota kita kepada siapa yang kita mahu. Sebagai contoh, di akhir pengajaran pada hari ini, saya akan meminta kalian untuk menyediakan assignment. Jadi apabila kalian menyediakan assignment di dalam satu notebook ini, kalian boleh share kepada saya dengan menekan butang share dan hanya copy link dan bagi ke saya. Okay, mudah saja untuk OneNote ni. Kemudian dia juga mempunyai feature autosave dan juga sync. Bermakna kalian jika kalian type apa-apa saja di dalam OneNote, kalian tak perlu menekan butang save. Memang tiada butang save kerana ia adalah autosave. Dan tetapi autosave, dan jika kalian menggunakan laptop dan handphone, sebagai contoh, kalian menulis nota di dalam handphone, tetapi
dia akan di-save juga di dalam laptop kalian tetapi menggunakan satu Microsoft account yang sama. Okey, seterusnya seperti yang saya menerangkan sebentar tadi iaitu keluasan page di dalam OneNote tidak terhad kepada A4 size sahaja. Sebagai contohlah saya tunjukkan. Nota yang saya akan menerangkan ini agak panjang. So kalian boleh lihat saya mengecilkannya, dia agak panjang tapi bila saya besarkan kita boleh lihat satu-satu apa yang saya mahu terangkan. Okey? Alright. Seterusnya, saya ingin menunjukkan beberapa platform yang anda boleh menggunakan OneNote. Sebagai contoh, pertama sekali iaitu aplikasi OneNote di Windows ataupun Mac OS. Maksudnya menggunakan laptop anda harus download. Download itu hanya pergi ke Google ataupun apa-apa saja yang anda gunakan, anda typekan download Microsoft OneNote. Alright, so hanya tekan download and then dia akan download di laptop anda. Saya lebih suka kalau saya menggunakan desktop version, iaitu saya mendownload OneNote di desktop saya sebab kerana dia lebih senang akses berbanding saya menggunakan di browser internet. Okay. Aplikasi OneNote kita boleh guna di browser internet, hanya perlu tekan saja OneNote, Microsoft OneNote. And then anda sign in menggunakan Microsoft account anda. Okay, semua tahu kan Microsoft account tu adalah sama dengan apa yang anda guna untuk Microsoft Teams. Okay, so takkan jadi masalah kerana semuanya sudah ada account Microsoft kan. Okay, so hanya perlu sign in di browser. Seterusnya, bagi yang menggunakan smartphone, apa-apa smartphone, Android ataupun Apple, anda boleh download di Google Play Store ataupun App Store. Saya harap sebab kerana anda tidak boleh hanya menggunakan browser di dalam phone, anda perlu download OneNote di dalam smartphone. Kerana pada assignment nanti saya memerlukan semuanya untuk menggunakan aplikasi OneNote. Okay, tak akhir sekali, aplikasi OneNote juga ada di tablet ataupun iPad. Sama saja seperti di OneNote, di smartphone penggunaannya. Alright. Okay, semuanya masih ada di sana? Saya mahu... Masih, Miss. Masih. Masih, Miss. Saya nak tanya, ada tak yang dah download ataupun dah pernah buka dah selepas mereka menonton video? Ada tak? Cuba raise hand. Saya, Miss. Bagus. Dah ada. Dah ada download ataupun di browser, Fatul Rahman? Sudah ada bawaan laptop. Bagus. Ada tak yang menggunakan di HP? Handphone? Ada handphone yang menggunakan di handphone? Boleh angkat tangan, raise hand. Oh, okay. Ana Barakatin, alright. Okay, tak jadi masalah. Selepas ini juga anda boleh download. So, saya ingin masuk kepada cara-cara untuk belajar OneNote. Apa yang kita boleh buat dengan OneNote. Bukan setakat tulis nota sahaja, ada macam-macam lagi. So, stay tune. Alright. So, basic. Okay. Belajar basic di OneNote. Pertama sekali, apa yang anda perlukan adalah login masuk Microsoft OneNote account anda. Okay, kalau yang dah download di laptop, handphone, semuanya boleh buat benda yang sama. Login saja. Okay, kemudian apa yang ada di dalam OneNote ini ada 3 benda penting. Yang pertama sekali, notebook. Notebook itu anda boleh ibaratkan seperti buku lah, buku nota yang saya sebutkan sebentar tadi. Cuma ia lebih tebal daripada buku biasa kerana banyak benda yang kita boleh letak.
Sebagai contoh, kalau anda mahu create new notebook, anda tekan di bawah ini, add notebook dan masukkan nama yang anda mahukan. Dia akan mengambil beberapa saat lah. Sebagai contoh, saya letak pendidikan matematika. Create notebook. Dia akan mengambil beberapa masa untuk create sebab filenya agak besar. Alright. Kemudian di dalam pendidikan matematika, anda boleh lihat akan ada dua lagi benda penting, iaitu section dan juga page. Okay, dalam section ni anda boleh sebagai contoh boleh meletakkan nama bab. Okay, saya boleh meletakkan contohlah, saya tak tahu sangat tentang matematik tapi mungkin algebra. Okay, boleh add section berapa banyak pun yang anda mahu, anda boleh letakkan. Algebra, ada apa lagi? Ada apa lagi? Boleh tak? Geometry, Miss. Geometry, yes. Okay. Boleh add lagi, ada lagi tak? Satu lagi. Linear algebra, Miss. Linear algebra. Alright, okay, bagus. Okay, and then di dalam algebra, dalam section algebra, anda akan mempunyai page. Page ni sama sahaja seperti buku nota biasa kita, seperti muka surat. Okay, tapi di dalam page dia sudah menyediakan tarikh dan juga waktu automatik untuk kita. Kita tak perlu isi, kita hanya perlu memasukkan tajuk. Sebagai contoh, saya tak tahu tajuk dia apa tapi tajuk 1. So dia akan automatik bertukar di tepi ni. Kalau anda add lagi page, tajuk 2. Okay, boleh add berapa sahaja anda mahukan. Okay, setakat ni boleh ikut lagi. Bisa? Okay. Okay tak? Tak dengar suara. Okay, Kak. Belum, Miss. Belum? Oh, anda sedang buat Sedang mencuba? Ya, Miss. Okay. Kita download. Notebook itu akan mengambil masa sedikit lah untuk di-create sebab dia agak berat. Tak mengapa. Okay, yang lain okay? Tak apa, saya akan terangkan secara ringkas semuanya. Nanti kita akan buat sekali. Boleh? Boleh. Okay, bagus. Seterusnya, okay, saya sudah menerangkan setiap feature yang penting iaitu notebook, section dan juga page. Kemudian kita akan start untuk menulis nota di dalam page. Okay. Saya akan tunjukkan contoh. Saya sudah membuat satu contoh. Okay, sebagai contoh di sini. Di dalam satu page, nota. Di dalam satu page, anda boleh memulakan di mana-mana sahaja anda mahu, tapi saya lebih suka kalau kita mula dari atas sekali. Okay. Di dalam page kita akan melihat ada beberapa butang yang di atas ni. Sebagai contoh home, insert, draw, view dan help. Kelas notebook ni tak semua orang yang akan ada. So pertama sekali saya akan menunjukkan butang home. Okay, kalau kita dah biasa menggunakan Microsoft Word, sudah tentu kita tahu apa yang akan kita boleh guna di dalam home button ni, betul kan? So, anda boleh memulakan. Sebagai contoh, saya tulis saja ya. Hai, nama saya Nur Wafa. Okay. Dan di dalam butang home, semuanya sama sahaja seperti feature di Microsoft Word. Anda boleh menukar jenis font. Sebagai contoh, saya menukarkan kepada Times New Roman. Boleh menukar font size,
kepada 12. Boleh bold, italic dan juga underline. Okey. Saya contoh 20. Okay. Anda boleh menukar balik. Dia juga ada button untuk highlight. Highlight anda boleh memilih lah warna yang cantik-cantik yang ada di sini. Sebagai contoh, saya suka warna purple, saya akan mengambil warna purple. Kemudian font color juga boleh ditukar, format painter. Ini kalau anda tekan dia akan clearkan balik format yang kita gunakan di dalam page. Kemudian ada juga feature bullets, numbering dan juga tab increase indent. Okay, sebagai contoh kalau anda mahu mengelaskan contoh ya, to do list. Anda tekan nombor 1. Memasak. Tidur. Ketiga. Main. Okey. Ni sama saja seperti Word. Saya yakin semua sudah tahu menggunakannya kan? Okay, so yang ni saya akan menunjukkan butang yang kedua iaitu butang insert. Okay, di sini ada beberapa pilihan. Tapi saya akan menunjukkan yang utama. Kita boleh memasukkan table sama sahaja seperti Microsoft Word ataupun Excel. Boleh insert apa-apa yang anda mahu di sini. Contoh saya tulis memasak. Okay, so sudah. Ni tidur. Anis belum. Okay. Kemudian anda juga boleh insert file. Insert file dia akan akses laptop ataupun handphone anda lah. Sebagai contoh saya memasukkan okay, ni saya menekan. Kemudian kita boleh memilih untuk insert as attachment seperti yang saya tunjukkan tadi ataupun as print out. Kalau print out dia akan keluar seperti ini. Okey. Dia akan menunjukkan teruslah. Kalau attachment hanya ini sahaja yang akan ada. Okey, seterusnya pictures boleh juga pilih. Tak ada jadi masalah. Okey. Tekan ini saja. Okey, sebagai contoh saya menginsert picture akan keluar seperti ini. Online video anda boleh pergi ke YouTube dan copy link, letak link di sini. Okey. So dia akan mengeluarkan. Sebagai contoh saya ada meletakkan di sini. Okey, untuk ni saya insert online video, copy link di YouTube dan paste di sini. Dan dia akan keluar sebagai ini. So kita play. So dia akan play tapi dia akan tunjuklah YouTube sebab saya mengambilnya daripada YouTube. Okey. Seterusnya audio. Okey. Ini bagi sesiapa yang malas menaip ataupun memang tak boleh nak menaip, anda boleh tekan butang audio. Teruskan bercakap. Dia akan auto play. Teruskan bercakap and then lepas dah habis bercakap, anda akan stop. Okey. Seterusnya anda boleh play sahaja. Audio akan berada di dalam tempat di mana anda tekan dia. Contoh kalau anda meletakkan cursor anda di sini, anda record, dia akan berada di sini. Di dalam page yang sama. Okey. Okey, done. Seterusnya. Okey, semua okey tak? Penat tak dengar? Okey tak? Okay, Miss. Okey, boleh ikut lagi. Seterusnya saya akan menunjukkan button draw. Okey, di sini ada beberapa kelebihan untuk anda yang belajar pendidikan matematika. Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Tapi sebelum itu saya ingin
apa yang boleh dibuat di dalam button draw. Anda boleh lihat kan di atas ni ada beberapa pilihan pen, highlighter. So bisa digunakan. Sebagai contoh saya mengambil pen dan menulis. Agak sukar kalau anda menggunakan laptop sahaja. Dia lebih senang kalau menggunakan pen, stylus pen di dalam untuk tablet dan sebagainya, tapi kita bisa menggunakan juga di laptop. Cuma sedikit sukar lah. Okay. Oh, lupa. Seterusnya anda bisa mengambil lasso select. Boleh nampak tak kat sini? Saya tunjuk. Lasso select. Kemudian tekan dan buat bulatan di sekeliling perkataan tadi dan pilih anda mahu menukar kepada ink to text. Okay. Boleh tengok tak? Menarik tak? Menarik. Menarik. Ada apa pertanyaan ke? Okay. Okay, itu yang pertama. Seterusnya, saya akan menunjukkan feature maths di dalam tab draw. Okay, sebagai contoh, saya memasukkan, saya menulis equation x square okay. Saya ini contoh saja ya, saya tak tahu betul ke tak. Kemudian pilih lasso select, buat bulatan sekeliling equation, kemudian tekan button maths. Okay, nampak tak kat situ? Select an action, evaluate. Salah ke saya punya formula? Benar. Bisa tambah apa lagi? Evaluate. Sebentar ya. Sepatutnya boleh solve. Saya tunjuk contoh. Ni. Oh yelah, tiada equals. Sorry. Okay. Saya ulang balik. Okay, x square plus four equals 8. Kita tengok dia boleh baca tak tulisan saya. So pilih lasso select, do a circle, click maths. Okay, so select an action, solve for x. So dia akan bagi kita jawapan. Menarik tak? Senang tak untuk kalian? Best tak? Amazing. Amazing kan? Saya pun macam wow, saya kalau dulu waktu sekolah ada benda OneNote ni saya tak perlu dah belajar matematik. Saya guna ni je. Okay. Okay, so di sini dia boleh juga menunjukkan steps bagaimana mereka mendapatkan jawapan ni. Contoh kalau saya menekan by finding square root kan. So dia akan menunjukkan step by step how they find the answer untuk soalan ini. Okay. And the next seterusnya ada juga generate a practice quiz. Sebagai contoh, kalau saya tekan button generate a practice quiz, dia akan generate maths quiz untuk kita dan anda boleh memilih berapa soalan yang anda mahu mereka generatekan. Sebagai contoh saya letak 4. Okay, generate quiz akan keluar 4 soalan, 4 quiz
supaya anda boleh memberi kepada student-student anda. Okay, sebagai contoh. Dia akan generate quiz. Boleh nampak tak? Boleh kan? Okay, yang pertama, solve for X. Dia akan membuat soalan yang seakan-akan samalah dengan apa yang saya tuliskan tadi. Okay. Dia juga akan akan checkkan jawapan yang betul untuk soalan tadi. Sebagai contoh, kalau saya buat salah, dia akan check, dia akan tandakan salah lah. Saya tekan je mana-mana. Okay, submit. View result. See, okay, ada yang betul, ada yang salah. Okay. Alright. Semua bisa ikut lagi? Bisa. Senang tak? Bisa. Menarik tak? Menarik. Tak ada Menarik. menarik. Nak buat tak? Anda akan Nak. cuba kan? Mesti akan cuba kan? Sebab anda semuanya pendidikan matematika. Saya tak pandai matematik, pendidikan matematika, so saya tak tahu sejauh mana susah soalan yang mereka boleh selesaikan. Nanti anda boleh cuba sendirilah kalau anda mahu, okey? Mesti mahu punya. Harus buat. Okey. Seterusnya. Nak rehat 1 minit ke? Ke boleh teruskan? Bagi thumbs up. Kalau okey, thumbs up. Di sini. Sini. Kalau okey, boleh. Okey? Boleh tekan di chat. Okey? Ada yang mencuba ke? Okey. Saya cuba membuatkan training kita hari ini tak lama sangat. Mungkin jam 4:15 minit kita akan habis. Okey. So ada yang jawab saya okey. Kita akan meneruskan lagi tips dan trik yang ada di dalam OneNote. So semua yang saya ajarkan sebentar tadi merupakan basic di dalam aplikasi OneNote. Bermakna apa saja yang anda boleh lakukan di dalam OneNote itulah basicnya, menggunakan home button, insert button, draw button. Sama saja, lebih kurang sama seperti Microsoft Word. Cuma yang menariknya ada tambahan draw button dan juga math equation button. Alright. And then seterusnya, ayuh kita belajar beberapa tips dan trik di dalam OneNote. Okey. Yang pertama, kita ada 1, 2, 3, 4 tips dan trik di dalam OneNote. Yang ni yang saya pilih, sebenarnya banyak lagi. Tapi saya tak nak semua berasa berat sangat. So saya akan menerangkan hari ini 4 sahaja. Okay, yang pertama, immersive reader option. Apakah itu immersive reader option? Okey. Saya akan menunjukkan contoh. Immersive reader option ada di bawah butang view. Okey, tekan di sini anda boleh melihat immersive reader. Okey. Sebagai contoh, saya akan anda boleh lihat di sini penerangan. Jikalau seorang siswa yang ingin mendengar pengucapan kata dalam beberapa teks di dalam OneNote, mereka boleh menggunakan immersive reader option untuk mendengarnya. Kalau anda rasa macam sukar untuk membaca ataupun anda mempunyai adik-adik kecil yang belum bisa membaca, jadi anda boleh menggunakan immersive reader option. Okay, sebagai contoh, saya akan menggunakan immersive reader. Okey. Apabila kita menekan butang immersive reader, mereka akan mengeluarkanlah paparan seperti ini. Okey, anda boleh voice setting. Sebagai contoh di sini ada beberapa speed. Kalau anda mahukan ia laju,
increase speed macam ini. Kalau anda mahukan dia normal, pergi kepada speed 1. Okay, kalau anda mahukan dia sebagai lelaki yang bercakap, boleh menukar suara. Sebagai contoh saya tekan. Okay. Okay. Boleh dengar tak yang dia bercakap? Semua boleh dengar tak yang saya play tadi? Tak boleh Wafa. Oh, Rasanya Wafa kena saya saja yang boleh dengar. So kalau kalian mahu cuba, kalau mahu dengar, kalian boleh try immersive reader. Saya kena ni ke Iman? includekan sound tu. Macam tadi. Tadi saya include dah. Mungkin dia memang untuk itu je kot. Mungkin. So kalian boleh cubalah sebab saya rasa memang ini butang ini hanya untuk yang menggunakan warna ini sahaja. Alright. Ada yang cuba tak? Oh, thank you Iman dah jawabkan OneNote bisa offline. Ya, boleh. Tak ada masalah. Anda boleh membuat nota di dalam OneNote offline. Kalau anda mahu share, sahaja anda perlu menggunakan internet. Kalau tak apa. Boleh saja offline. Tak ada masalah. Alright. Okay, seterusnya untuk immersive reader ni anda boleh cuba sendirilah. Minta maaf sebab memang tak boleh dengar kalau menggunakan video call seperti ini. Okay. Selanjutnya, kedua, kita di dalam OneNote mempunyai feature optical character recognition. Kalau anda pernah dengar, OCR ini digunakan meluaslah di dalam komputer punya penggunaan komputer. Sebagai contoh, kalau anda type di Google kan, contoh anda type makanan sate. So sate akan keluar di dalam di bawah image Google kan. Contoh ya. Saya tekan sate. So bila saya tekan image, dia akan memaparkan image sate sebagainya. So di dalam OneNote, apa yang anda letakkan di dalam nota anda boleh search menggunakan OCR ini. Tapi di dalam ni sebab bermaksud hanya jika ada teks di dalam gambar. Okay, sebagai contoh, anda pergi ke butang search, saya pernah meletakkan gambar ini, break. So, saya akan tekan break, saya search. So, dia akan mengeluarkan gambar yang mempunyai perkataan break. Sebentar ya. Okay, mungkin yang ni. Sebab yang ni dia dah ada di tajuk atas. So, saya tekan homemade. Okay. So bila saya tekan homemade, dia akan menunjukkan perkataan homemade di sinilah, di gambar bread ini. Okay, OCR juga dia akan membenarkan kita untuk copy teks di dalam gambar. Sebagai contoh, gambar ini mempunyai perkataan easy homemade bread. Dan saya akan right click, anda boleh melihat copy text from picture. So anda boleh copy text from picture dan paste di mana-mana sahaja yang anda mahu. Okay. Seterusnya,
adalah feature OCR. Okay, anda boleh mengekstrak teks daripada gambar dan juga mencari teks di dalam gambar. Alright. Seterusnya, saya akan mengajar tips yang seterusnya iaitu membuat tag. Tag akan berada di dalam home button. Okay, home button. Okay, anda bisa lihat di sini kan ada checklist to do. So, tekan di arrow. Ini adalah beberapa teks yang saya pernah buat sebelum ni lah. Sebagai contoh, for mom, ASAP, semua ni. Dan ini yang daripada to do ke definition ini adalah teks yang sedia ada di dalam OneNote. Okay, bagaimana kita mahu create tag kita yang tersendiri adalah, okay, anda pergi ke sini, create a custom tag. Kemudian dia akan keluar, anda boleh menamakan apa-apa sahaja. Sebagai contoh, kerja penting. Kemudian pilih ikon, ni. Saya memilih ikon tanda seru dan tekan butang create. Okay, your tag was created successfully. Okay, bermakna anda punya tag sudah ada di sini. Okay, nampak tak? Kerja penting. So, sebagai contoh saya bisa meletakkan di sini. Okay, dan saya meletakkan tag kerja penting. So dia akan muncul di sini. Okay, nampak tak ada butang tag di sini kan? Iman, kalau ada soalan Iman beritahu saya kat sini, saya tak nampak. Saya kena buka. Alright. Okay tak? Tag dan create tag sudah siap. Okay, seterusnya anda boleh search tag yang anda buat. Sebagai contoh, anda tak ingat dekat mana anda tag sesuatu yang kerja penting. So, anda hanya cari di sini kerja penting. Okay, so dia akan menunjukkan result ruangan chat untuk pertanyaan soalan sebab saya sudah letakkan di sini. So dia akan muncul di sini. Okay. Contoh ya. Saya buka di tempat lain and then saya search di kerja penting. Dia akan keluar tag dan anda tekan. Dia akan memberitahu di mana lokasi. Sebagai contoh, di dalam Microsoft OneNote mengenali Microsoft Teams. So, Microsoft OneNote mengenali Microsoft Teams. Akan berada di sini. Alright. Kita hampir habis. Selepas ni saya akan membuka ruang soalan kepada kalian. Tak boleh. OneNote tak boleh memasukkan video daripada video terus ke dalam OneNote. Hanya video link saja. Tak kisah YouTube ataupun anda pernah menggunakan Google Drive atau apa-apa saja link, anda boleh memasukkan, tapi video daripada file laptop tidak bisa. Okay. Saya akan meneruskan terakhir sekali part translation. Okey, untuk translation sebagai contoh apa-apa yang anda mahu translate ke dalam bahasa Indonesia boleh digunakan di dalam butang view. Tekan review, kemudian anda bisa melihat translate. Okey, saya ada meletakkan contoh di sini. Hi, my name is Nur Wafa. Saya tekan butang translate, pilih selection, pilih bahasa
Indonesia. Tapi begini kah? Namaku, betul tak? Betul tak semua? Betul, Hai, Miss. Okay. So, kalian boleh insert. Dia akan menukarkan terus di situ. Okay? Setakat ni ada soalan tak? Untuk penerangan basic di dalam OneNote saya sudah habis. So, ada soalan tak? Ada yang sedang mencuba? Boleh saya tahu siapa yang sedang mencuba? Boleh on mic? Boleh on camera tak? Masing-masing sedang mencuba kah? Sedang mencoba, Miss. Putri Lianita mencuba di mana ya? Di Di handphone, laptop. laptop, Miss. Boleh dah? Dah boleh login account? Bisa? Sudah bisa. Bagus. Tapi ini ya, Miss, kalau yang bawaan kami nggak bisa akses. Kurang jelas suaranya. Apa? Kalau Microsoft Word yang bawaan laptop yang terinstall langsung di laptop itu sulit kan? Boleh type tak dekat chat box? Saya tak clear. Type di chat box Teams. Okay. Sorry ya. Mungkin line-nya tak bagus. Oh, Fatur Rahman menggunakan Windows apa ya? Kerana Windows 10 agak kehadapan sedikit. Oh, saya juga menggunakan Windows 10. Boleh tak anda tahu share screen tak di Microsoft Teams? Boleh saya lihat bagaimana anda punya? Fatur Rahman boleh share screen? Bisa? Okey. Ui. Oh, ini lama ni. Ini lama punya ni. Oh. Tak tahu lah, Miss. Kamu pergi di Google, tekan Microsoft OneNote for Windows 10. Okay, Miss. Itu lama punya tu. Lain sangat tu. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Saya tanya satu-satu ya. Yang menggunakan di handphone Alfarani Mutia. Okey. Alfarani. Anis. Masih loading, Kak. Anis gunakan di HP kan? Pakai laptop. Pakai laptop. Okey, guna di browser ataupun download? Dari bawaan laptopnya. Okey. Tapi bisa login tak? Loginnya masih loading. Belum bisa. Iya. Line-nya agak slow Seterusnya April, okey tak?
Seterusnya ada tak April? Muria Yuliana. Ya, Miss. Okey. Anda dah cuba? Kami coba dari HP, dari satu-satunya lagi, tapi kayaknya berbeda gitu dari tampilan di laptop sama di Android. Kalau di HP dia ada sedikit kekurangan. Saya menunjukkan. Okey. Oke, Miss. Nanti kami coba dari laptop. Tapi kamu sudah boleh login? Oh, sudah, Miss. Pakai Bagus. akun Microsoft Teams. Alright. Oke. Ada tak perbezaan menggunakan HP? Kak Anis sedang download. Okey. Sedikit perbezaan Anis. Tapi tak menjadi masalah kalau Anis tak boleh menggunakan laptop nanti. So Anis hanya menggunakan OneNote di HP pun tak apa. Untuk hantar assignment nanti. Asalkan semua faham apa yang saya ajar hari ini. Okey. Lianita Putri, feature translate tadi, sebentar ya. Mungkin kalau yang menggunakan peranti yang lain mungkin sedikit berbeza dengan saya punya lah. So, feature translate tadi berada di dalam button view. View, anda pilih perkataan yang anda mahu translate. Pergi di button view, tekan butang translate, tekan selection, kemudian pilih bahasa. Bahasanya di sini, to apa. Anda boleh menukarkan kepada Jerman, kalau tukar kepada Indonesia, ada di sini, Indonesian. Okey? Ya. Okey, yang lain ada masalah tak? Elsa Rahmayunita, baru join ke? Elsa? Saya mahu memastikan bahawa semuanya sudah boleh menggunakan aplikasi OneNote. Hanya selepas itu saya ingin meneruskan. Saya ingin meneruskan tentang assignment yang akan kita buat. Kalau kamu buka di browser menggunakan Microsoft account, so tidak akan menjadi masalah untuk bila-bila sahaja kamu buka. Dia akan disimpan di situ. Seterusnya nanti kalau kamu buka pakai HP ataupun laptop menggunakan akaun yang sama, dia tetap akan ada nota kamu di situ. So tak akan menjadi masalah. Asalkan kamu login menggunakan Microsoft account. So Fatur Rahman, kamu menggunakan browser ya? Ya, April okey tak? Oh, terkeluar. Tapi April bisa cakap guna mic tak? Bisa, Miss. Okey, April sudah download ataupun menggunakan di browser?
ada bawaan dari laptop, Miss. Okay, bagus. So, ada masalah? Faham tak? Tadi sempat ikut yang bagian translate-nya, paham, Miss. Oh, okay, bagus. So, yang sampai situ saja. Dah habis dah. So, saya akan menerangkan tentang tugasan. Tapi saya ingin memastikan semuanya sudah tahu sedikit lah. Sedikit sebanyak tentang apa yang saya terangkan sebentar tadi. Saya rasa semuanya sudah. Cuma ada beberapa orang yang ada masalah menggunakan featurenya berbeza sedikit seperti OneNote yang saya gunakan, tapi tak menjadi masalah kerana segelintirnya menggunakan di HP, ada juga yang menggunakan di browser, tak apa-apa, asalkan kita boleh menggunakan OneNote je. Okey? Okey Anis? Okey. Okey. Oh. Jadi kalau okey Anis kalau tak download tak mengapa, asalkan boleh guna di laptop browser okey juga. Okey. Fatul Rahman, tampilan browser lebih enak. Oh ya. Yeah. Kalau browser tak bisa offline. Kalau browser tak bisa offline, harus mempunyai internet. Saya rasa semuanya sudah bisa login account. Ya, saya gembira. Yeay, boleh. So, semuanya bisa saya sambung mengenai tugasan yang akan saya beri. Bagaimana kamu harus membuat tugasan. Alhamdulillah, bagus. Semuanya lebih enak ya kalau saya dengar suara masing-masing. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh, Boleh, Miss. boleh. Okey. Okey, boleh tunjukkan muka semua. Kita hi dulu. Assignmentnya enggak susah, mudah saja. Asalkan semuanya menggunakan OneNote, ada temanya sedikit, semuanya ikut, semuanya boleh mendapat best participant dan best assignment, okey? Semuanya harus membuat assignmentnya yang cantik-cantik sekali, okey? Saya rasa, tapi seharusnya saya mempunyai 16 partisipan. Cumanya yang ada hari ini cuma 8 orang. Tak apa-apa. Okey? 8 orang. Tak apa. Saya gembira yang ada hari ini 8 orang sudi belajar tentang Microsoft OneNote. Sebelum tu saya nak tanya, semua faham apa yang saya ajar hari ini? Faham? Boleh buka mic? Faham? Ya, paham, Kak. Mengerti ya? Miss. Mengerti ya? Yes. Bagus. Okey, seterusnya bisa tak saya meneruskan dengan assignmentnya? Sedikit saja lagi. Sudah pukul 4. So, saya tak nak semua. Masih ada yang belum makan kan? Masih ada yang belum makan. Mungkin sudah mengantuk sedikit. Tak apa, saya cuba cepatkan sikit. Saya tunjuk saja assignment. Kerana esok kita akan, sebelum tu, esok kita akan berjumpa lagi. Kalian suka pada waktu yang bagaimana? Pagi ataupun petang? Terserah. Saya akan ikut kalian. Pagi atau petang? Jam berapa? Ada yang mau memberi cadangan? Saya tanya Anis lah. Anis nak jam berapa Anis? Petang seperti sekarang. Okey? Saya okey? 2 petang. Okey. Esok semuanya akan masuk 2 petang. Kita akan mengerjakan tugasannya bersama-sama. Okey? Alright. Pandai dah diguna feature. Okey, tepuk tangan. Alright. Okey, saya akan menunjukkan assignment. Seperti
seperti hari ini, Kak. Okey, seperti hari ini. Petang santai saja kan? Santai-santai saja. Tak perlu fikir banyak-banyak. Semua boleh dengar suara saya? Stuck. Ya, Internet saya slow sikit. Boleh. Okey. Semua boleh tutup sebentar kamera. Mungkin kerana itu internetnya agak slow. Alright, boleh nampak skrin saya tak? Assignment. Nampak. Okay, ini adalah tugasan. Tugasan ini saya akan post di dalam Microsoft Teams hari ini supaya semua boleh tengok nanti. Dia juga ada di dalam manual participant. So semua boleh lihat di dalam manual yang saya ada post. Ya. Ada yang bercakap ke? Hello, hello. Okay. halo. Sorry, line saya macam agak lambat sikit. Ya. Okay. Saya harap semua boleh nampak skrin. Ini adalah assignment yang akan diberikan kepada kalian. Assignmentnya mudah sahaja dengan menggunakan OneNote. Anda harus menghasilkan satu produk ataupun kalau menggunakan OneNote anda boleh menghasilkan notebook sebentar seperti yang saya tunjukkan sebentar tadi. Anda hanya perlu pergi ke add notebook. Okay, so anda create satu notebook sebagai contoh tugasan dan anda meletakkan nama anda. Contohnya Anis. Okay, and then create notebook. Kemudian anda harus membuat assignment ini mengikut kreativiti anda. Okay. Berdasarkan tema budaya bumi Garuda. Sebagai contoh saya, anda membuat satu sahaja contoh supaya anda boleh lihat. Di dalam setiap page itu anda boleh meletakkan makanan di Indonesia, pakaian di Indonesia, tempat-tempat menarik, tarian dan sebagainya. Okay, so mengikut kreativiti anda, anda harus menghasilkan assignment menggunakan OneNote berdasarkan tema budaya bumi Garuda. Okay, sesiapa yang melengkapkan assignment dengan baik, anda boleh anda berpeluang untuk memenangi best participant, best assignments dan juga kita ada top 40 awards iaitu kepada keseluruhannya peserta daripada Universitas Jambi dan juga Sri Lanka gabungannya akan memilih 40 peserta terbaik sahaja. Jadi saya harap semuanya bisa melengkapkan tugasannya dengan bagus. Okey? Kriteria pemarkahannya anda harus menggunakan OneNote, harus menepati tema budaya bumi Garuda. Isi kandungannya harus banyak ya dan banyak tetapi harus cantik dan menarik. Okay. Seterusnya anda boleh menggunakan macam-macam feature di dalam OneNote. Sebagai contoh kalau anda hanya menaik biasa saja kurang markah. Kalau anda ada menggunakan insert picture, link, video dan sebagainya akan mempunyai markah yang lebih. Okay? Alright. Lastly, saya ingin anda semua ada sedikit quiz pada hari ini. Boleh scan barcode ataupun saya akan menyediakan link
copy link. Saya akan memberi link di dalam chat box. Boleh menekan link di chat box dan melengkapkan kuis yang telah saya sediakan. Okey. Saya akan beri berapa minit ya? 5 minit cukup tak? 5 minit. 4:15 saya akan tengoklah semua sudah atau belum. Okey, saya akan beri masa 5 minit. Saya harap semua dapat menjawab kuis di chat box ya. Bisa? Senang saja tentang Microsoft OneNote hari ini. Okey, semuanya boleh mula. Saya akan check.
Saya rasa macam semua sudah. Saya share skrin ya. Alright. Yang pertama 70%. Okey, bagus. Oh, yang ini 40. Okey, bisa improve lagi. 30 bisa di-improve lagi. Ya, ada beberapa. Ini maths equation. Seterusnya. Okey, wah, 80. Tepuk tangan. Semua ikon. Tahniah. Siapa ni? Responden keempat. 80. 90. Bagus. 70. Wah, 100. Bagus. Okey. Okey, ini menunjukkan kalian faham lah dengan apa yang saya ajar ini. Saya sangat terharu. Okey. So, untuk hari ini sudah selesai. Cuma kuisnya sudah settle, assignmentnya sudah settle. So, untuk esok kita akan berjumpa pada waktu yang sama seperti hari ini ya. Jam 2 di Jambi. Alright. Sebelum tu saya mahu meminta semua buka kamera. Nak tangkap gambar bersama. Sama-sama Fatur Rahman. Okey, semua buka kamera, kita tangkap gambar bersama ya. Semuanya okey. Farah Ain nak buka kamera ke? Farah Ain? Okey. Alfarani Mutia. Oh, kameranya warna tiada gambar. Tak apa. Okey, semua peace. Peace. Senyum. 1, 2, 3. Okey, sebentar ya. Siapa tu tanya, Miss saya tidak mengikuti sesi tanggal 28. Tak mengapa. Sebab kita semalam pun hanya menonton video sahaja. So tak mengapa kalau kamu tiada ikut apa-apa semalam. Okey. Okey, one more time. Satu kali. Buat macam ni. Good. Okey. 1, 2, 3. Alright. Okey. Terima kasih semuanya. Esok jam 2 saya akan membuat meeting ya. So semua akan dapat di email lah notifikasi. Okey. Semua terima kasih. Jumpa esok. Bye. Cakap-cakap bye. Mike. Bye. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Sama-sama. Okay, sama-sama semua. Sama. Kalau kalian ada soalan, tanya je saya di dalam Microsoft Teams, okay? Siap, Kak. Okay. Thank you, Anis. Terima kasih. Sama-sama. Ini boleh